Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amy Syara binti Zamri, nombor matrik 289009, dan rakan saya Muhammad Saluddin bin Muhammad Tahir, nombor matrik 289323. Muhammad Azril Amir bin Romli, nombor matrik 289078. Nurul Nabiha binti Zainal 289394. Dan yang terakhir, Siti Nur Ashikin binti Jantan 289217. Kami akan membentangkan berkenaan e-government. Saya akan menerangkan pengenalan bagi e-government. Teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT dilihat sebagai satu alat komunikasi yang sangat penting kepada seseorang individu maupun syarikat dan agensi kerajaan, di mana ianya dapat memastikan pelanggan mereka mempunyai akses mudah kepada maklumat dan perkhidmatan yang mereka perlukan. Pada masa kini, kita dapat melihat kerajaan telah mewujudkan kaedah transaksi dalam talian yang di mana dapat memudahkan pihak organisasi tersebut dan juga pelanggan. Oleh hal demikian, perkhidmatan kerajaan boleh dipertingkatkan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saluddin bin Muhammad Tahir, nombor matrik 289323. Jadi saya akan membentangkan mengenai kategori e-government. Jadi dekat sini ada 8 e-government yang berbeza. Tetapi ahli akademik dan pakar menjustifikasikan e-government ada 3 kategori luas, iaitu G2C, interaksi kerajaan dengan rakyat; G2B, interaksi kerajaan dengan peniaga; G2C, interaksi kerajaan dengan kerajaan. Manakala G2E, interaksi kerajaan dengan pekerja adalah di bawah atau subset G2G. Dengan adanya e-government, rakyat dapat mengakses maklumat kerajaan dengan lebih mudah, tepat dan cekap. Kerajaan juga akan lebih sedar akan tanggungjawab dan tuntutan mereka kepada rakyat. Lebih banyak duit, lebih banyaklah perbelanjaan. Pada awalnya, e-government sebagai alat memproses cukai atau statistik negara, tetapi sekarang ianya terdapat pelbagai fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabiha binti Zainal, nombor matrik 289394. Saya akan membentangkan berkaitan latar belakang kajian. Latar belakang kajian ini mengadakan temu bual dan mengedarkan borang soal selidik ke pelbagai jabatan kerajaan yang ada di negeri Melaka. Seramai 100 orang responden telah diambil untuk menjalankan kajian ini. Antara lokasi yang telah dilakukan kajiannya adalah yang pertama, Ibu Pejabat Tanah dan Galian Melaka, seramai 40 orang responden. Yang kedua, Pejabat Tanah dan Daerah Melaka Tengah, seramai 20 orang responden. Yang ketiga, Pejabat Tanah dan Daerah Alor Gajah, seramai 20 orang responden juga. Yang keempat, Pejabat Tanah dan Daerah Jasin, seramai 20 orang responden. So, total untuk semua sekali responden adalah sebanyak 100 orang. Okey. Seterusnya, antara kajian yang telah kita buat ialah temu bual. Yang pertama, menggunakan wawancara tidak berstruktur untuk mendapatkan pemahaman yang luas mengenai individu. Yang kedua, memperkenalkan tujuan atau objektif kajian dan mengemukakan soalan terbuka. Yang ketiga, mengetahui lebih lanjut tentang responden melalui temu bual yang dijalankan. Okey, kajian yang seterusnya yang telah kita lakukan ialah soal selidik. Yang pertama, alat pengumpulan maklumat yang terdiri daripada urutan soalan yang bertujuan mengumpulkan data dari peserta. Yang kedua, soal selidik adalah pendekatan kos rendah, cepat dan cekap untuk mengumpulkan sejumlah besar data dari populasi yang luas. Yang ketiga, soal selidik boleh menjadi cara yang berkesan untuk mengukur tingkah laku, sikap, pilihan dan pendapat. Yang keempat,
lebih berpatutan dan cepat untuk diberikan kepada sebilangan besar subjek. Yang kelima, terbahagi kepada dua jenis soalan, iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azram Ibn Romli, nombor matrik 289078 daripada Pusat Pengajian PACE Melaka. Jadi saya akan membentangkan tentang analisis penyelesaian masalah. Jadi kita boleh lihatkan di sini sebanyak 60% daripada bilangan responden mengikut jantina. 60%-nya ialah lelaki yang telah menjawab borang soal sidik, dan 40% iaitu wanita, perempuan yang telah menjawab borang soal selidik. Jadi kita boleh lihat di sini yang berwarna biru adalah bilangan responden, responden bagi jantina lelaki, dan yang berwarna jingga adalah bilangan responden iaitu yang jantinanya perempuan. Seterusnya kita pergi kepada bilangan responden mengenai kemahiran menggunakan sistem e-tanah. Jadi seramai 100 orang berbeza jantina telah menjawab borang soal sidik ini. Jadi sebanyak 40% daripada bilangan responden sangat mahir menggunakan sistem e-tanah, manakala 20% responden mahir menggunakan sistem e-tanah, 20% sederhana mahir, dan 20% tidak mahir menggunakan sistem e-tanah. Tahap kemahiran responden terhadap sistem PCRS Punctually Cascading Reporting System menunjukkan seramai 40 responden sangat mahir menggunakan PCRS, manakala mahir sebanyak 30%, sederhana mahir 20%, dan 10% tidak mahir menggunakan sistem PCRS. Seterusnya ialah tahap kemahiran responden terhadap sistem ISPEX. Seramai 50% 50 responden sangat mahir menggunakan ISPEX, dan sebanyak 20% iaitu 20 responden mahir, manakala 30% sederhana mahir menggunakan sistem ISPEX. Sistem ISPEX ini, portal ISPEX mengandungi 3 subsistem iaitu E-Maximum, E-Payslip dan EFC. Kesemua modul ini ada dalam portal ISPEX. Seterusnya yang terakhir ialah tahap kecekapan responden menggunakan sistem Hermes. Berdasarkan rajah 5 yang dapat kita lihat di sini, jadi sebanyak 80% responden yang menggunakan Hermes ini sangat mahir, manakala 10% dan 10% lagi iaitu mahir dan sederhana mahir cekap menggunakan sistem Hermes, dan sebanyak 0% tidak mahir. Ini menunjukkan bahawa sistem Hermes ini kerap kali digunakan oleh responden-responden yang telah menjawab borang soal sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ashikin binti Jantan, nombor matrik 289217. Seterusnya kita masuk kepada cadangan. Jadi cadangan yang pertama adalah dengan melaksanakan latihan dan juga kursus bagi kaki tangan. Di mana latihan dan kursus ni akan diberikan kepada kaki tangan yang belum mahir supaya mereka dapat menggunakan sistem e-government elektronik ini. Dan juga dia penting bagi memastikan kaki tangan dapat kemahiran dalam menggunakan aplikasi dan sistem kerajaan elektronik. Yang kedua, pihak jabatan perlu pertingkatkan lagi kepatasan jalur lebar sistem supaya sistem kerajaan elektronik ni seperti sistem kerajaan dapat digunakan oleh rakyat dengan sempurna dan juga dapat capaian yang pantas tanpa sebarang gangguan. Yang ketiga, membina infrastruktur telekomunikasi untuk dapatkan rakaian dan perkhidmatan yang terbaik. Akhir sekali, sebagai rumusan, e-government elektronik ni dia dapat tingkatkan kecekapan dan juga keberkesanan kerajaan dalam menyediakan maklumat dan juga perkhidmatan. Yang kedua, dia dapat tingkatkan kemahiran dalam penggunaan ICT kepada kaki tangan. Dan yang ketiga, dia dapat beri latihan
kepada kaki tangan tentang penggunaan teknologi yang terkini. Sekian, terima kasih.